Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Membakut daerah terbaru dilanda banjir dan setakat 12 tengah malam tadi, seramai 159 orang daripada 53 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan SMK Membakut. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, setakat 8 malam jumlah penduduk terjejas melibatkan 721 daripada 212 keluarga. 6 PPS dibuka melibatkan 4 daerah iaitu 2 PPS di Beaufort, 2 di Kinabatangan dan 1 PPS masing-masing di Tambunan dan Membakut. 430 orang ditempatkan di 2 PPS di Beaufort, 278 orang di 2 PPS Kinabatangan dan 13 orang daripada 4 keluarga di Tambunan. 1,062 bakul makanan disalurkan kepada mangsa banjir di 3 lokasi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan. Ia melibatkan zon Bukit, zon Suasa dan zon Bangkalala. Kita mengalami sedikit kelembatan untuk menagih bakul makanan ini disebabkan bahan mentah yang akan disalurkan itu agak lambat sedikit, dan insyaAllah hari ini sudah bermula dan besok akan diteruskan dan hari-hari yang seterusnya. Datuk Ruslan menasihatkan penduduk di kawasan berisiko banjir agar segera berpindah dan mematuhi arahan pihak keselamatan. Sementara itu, di Membakut, banjir dijangka terus meningkat dan penduduk dinasihati agar sentiasa berhubung dengan pasukan keselamatan bagi membolehkan tindakan segera diambil jika keadaan bertambah buruk. Terutama yang berada di kawasan yang sering dilanda banjir, supaya sering menghubungi Pusat Pemindahan Sementara yang terdiri daripada APM, Polis, Bomba dan beberapa agensi yang berada di sini untuk kami sebagai PPS mengambil tindakan yang cepatlah. Jabatan Kerja Raya JKR disaran lebih proaktif dalam menyelesaikan isu jalan raya berlubang di Sabah. Ia termasuk pihak konsesi berkaitan agar lebih agresif menangani kerosakan jalan raya di negeri ini. Berkenaan dengan lubang-lubang ataupun potholes yang banyak terjadi, terutamanya disebabkan oleh musim hujan, saya telah mengarahkan pihak JKR dan juga semua konsesi untuk lebih proaktif dan agresif dalam menyelesaikan isu-isu pothole tersebut. Ya, jadi antara saranan kita adalah menggunakan coal mix dalam untuk kerja-kerja patching up the potholes. Beliau mengulas kejadian maut seorang penunggang motosikal yang dipercayai terlanggar permukaan jalan raya yang rosak berdekatan Jejambat Lido pada Isnin lalu. Jelasnya kementerian sedang menanti laporan pihak polis mengenai kejadian berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Jana pelaburan sehingga 4.3 bilion ringgit wujudkan 4,300 pekerjaan di samping meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Kejayaan itu menjadikan Taman Perindustrian POIC Lahadatu sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baharu bagi kawasan pantai timur Sabah. Asma Azmuni ada perinciannya. Kita ingin menjadikan Lahadatu itu sebagai Eastern Gateway dan juga logistik hub di kawasan Pantai Timur. Ya. Memiliki pelabuhan laut paling dalam di dunia, POIC Lahadatu berupaya muncul sebagai hub logistik bagi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGAM. POIC adalah salah satu hub pelabuhan bagi perancangan menjadikan Lahadatu ini sebagai di perantaran untuk Selat Lombok, iaitu Lombok Makassar. Pewartaan lebih 1,000 hektar tanah sebagai kawasan zon bebas cukai antara tarikan utama pelabur. Kita kena usahakan, kita kena
develop itu free zone area. Maksudnya free zone area, kita tidak bergantung kepada domestic requirement. Permintaan dia kita galakkan international multinational company untuk bertapak di sini. Potensi POIC Lahadatul sangat besar kerana mempunyai jaringan pengangkutan yang baik, kemudahan infrastruktur yang sangat baik serta kawasan industri yang sangat luas. Di sini juga POIC juga mempunyai zon industri yang mesra alam. 11 kilang beroperasi meliputi industri kelapa sawit, hiliran kelapa sawit, baja serta minyak dan gas. Sebelum ni saya bekerja di Puchong, satu syarikat GLC. Kemudian 2013 saya berpindah ke Lahadatul. Memang bertujuan untuk mencari pekerjaan di daerah ini. Saya berpendapat bahawa daerah saya sendiri memerlukan tenaga muda seperti saya. Sesuai dengan Hala 7 Sabah Maju Jaya, POIC Sabah turut merancang pembangunan hub halal sebagai pusat pengeluaran dan pemprosesan produk halal. Ia disusuli usaha membangunkan 768 unit apartmen hujung tahun ini sebagai pilihan penduduk yang berhasrat memiliki kediaman sendiri. Usaha kerajaan negeri untuk menjadikan Taman Perindustrian POIC Lahadatul ini sebagai hub logistik, perprosesan pemindahan dan juga pembuatan berasaskan kelapa sawit bakal menarik lebih ramai pelabur untuk memanfaatkan lokasi strategik di Sabah dalam kawasan BIMP Yaga yang menjadi akses kepada sumber asli yang banyak di rantau ini. Laporan Asbah Asmuni, RTM. Malam minggu di Bandara Kota Kinabalu bermandikan cahaya neon dengan keindahan hiasan lampu di tengah-tengah bandaraya menerusi Festival Lampu Palooza. Festival ini merupakan pesta cahaya dan muzik selain jualan pelbagai jenis makanan. Festival diadakan sejak 2018 ini dianjurkan Lembaga Pelancongan Sabah STB dengan kerjasama Persatuan Orang Pekak Sabah. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu, penganjuran festival ini meraihkan kreativiti, inovasi dan cahaya, menghidupkan serta menceriahkan salah satu mercu tanda bersejarah Sabah, iaitu bangunan STB yang terletak di Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Katanya penglibatan golongan pekak dalam festival ini juga dapat menjadi cara menghubungkan komuniti melalui pengalaman bermakna serta mencipta peluang yang berharga kepada mereka. Penganjuran festival ini turut memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa seni, budaya dan pelancongan adalah bahasa universal yang boleh dinikmati semua. Fiesta Makan-Makan Kota Kinabalu sasar kehadiran 25,000 pengunjung dari seluruh negeri. Program dianjurkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sempena sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu. Selain menawarkan pelbagai makanan dan minuman yang popular dan tular ketika ini, fiesta ini juga menyediakan ruangan khas untuk kanak-kanak bermain seperti Istana Belon, Belon Gergasi berlampu dan Rumah Hantu. Ramai pelancong, jadi ini adalah antara sesi ataupun satu ruang yang kita beri peluang untuk para pelancong untuk merasahi makanan tradisi kita. Jadi bagi kami selain daripada penekanan kepada makanan, kita juga harus lihat ini institusi kekeluargaan, ramai yang bawa anak keluar. Jadi full makanan. Lain lagi bergabung dengan sana Api-Api Net Market, beli mie talam, semua air. Tadi bakso tapi habis sudah. Ini tahun ketiga sudah kami datang. Tahun-tahun sebelum-sebelum ni ada juga datang. Ini tahun istimewa dia sama keluarga lah. Memang kami craving sebenarnya sebab kami baru dari audit. Jadi tidak masa mau makan. Jadi kami terus memang saya tak tahu saya punya doa kawan lah. Tapi saya memang craving lah mau datang. Ya. Lebih 200 usahawan tempatan tidak melepaskan peluang menjana ekonomi menerusi fiesta makan-makan ini. Baik, saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.